Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita tahu bahwa Parti Pejuang yang telah rasmi ditolak oleh Perikatan Nasional. Hasrat permohonan pejuang untuk menjadi anggota ataupun menjadi anggota komponen di dalam Perikatan Nasional, hasrat itu tidak tercapai setelah sah ditolak, dan ini telah disahkan oleh kepimpinan PN. Akhirnya, saudara-saudara, ada yang bertanya, kenapa pejuang ditolak? Dan persoalan seterusnya, adakah pejuang akan bubar? Adakah mereka akan bubar? Dan bagaimana pula dengan target ataupun impian mereka untuk menyertai pilihan raya di 6 buah negeri pada tahun ini? Dalam pada itu, satu kenyataan daripada Tuan Ibrahim, pejuang wajar bubar, ahli sertai PAS dan bersatu. Jadi menurut kenyataan daripada Tuan Ibrahim ini, yang juga timbalan Presiden PAS, apa komen Anda? Adakah Anda bersetuju sekiranya pejuang bubar serta-merta, Muklis dan kepimpinan ahli-ahli pemimpin politik di dalam pejuang bubar dan mereka menyertai parti PAS ataupun bersatu? Kenyataan Tuan Ibrahim, di mana pejuang wajar bubar. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, PN menolak permohonan pejuang untuk menyertai gabungan itu kerana risau kemasukan parti baru menjelang pilihan raya negeri akan mengganggu perbincangan pembahagian kerusi. Masa dia masuk dekat PRN, parti komponen PN sudah bincang, bila terima masuk, ia mungkin akan mengganggu proses perbincangan yang sedang berjalan. Katanya seperti yang dipetik oleh Free Malaysia Today ataupun FMT. Jadi maksudnya, tuan-tuan dan puan semua, PN yang telah menolak permohonan pejuang disebabkan takut akan mengganggu pembahagian kerusi semasa PRN. Dan apa yang saya pernah kata di dalam video sebelum ini, mungkin pejuang mahu menyelamatkan diri melalui penyertaan mereka kepada Perikatan Nasional supaya mereka juga boleh bertanding bagi pilihan raya di 6 buah negeri pada tahun ini. Pejuang yang kalah teruk pada PRU 15 dan setiap calonnya, termasuklah bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, kehilangan uang deposit. Parti itu sejak itu dilanda krisis dengan Dr. Mahathir menyertai putra pimpinan Ibrahim Ali, manakala anaknya Mukris cuba memohon supaya pejuang menyertai gabungan PN. Penyatuan ummah tidak akan berlaku sebab pejuang bukan parti utama seperti mana UMNO ataupun Bersatu, kata Tuan Ibrahim. Walaupun pejuang masuk pilihan raya, ia kalah hampir semua dan mereka akui hilang deposit. Tuan Ibrahim juga berkata pejuang wajar dibubarkan dan ahlinya menyertai PAS atau Bersatu. Itu lebih baik berbanding banyakkan parti kecil kerana akhirnya ia akan menimbulkan masalah. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, menurut Anda, komen Anda, pendapat Anda, adakah pejuang patut bubar sahaja? Dan setiap ahli ini termasuklah Mukris sendiri menyertai PAS ataupun Bersatu supaya mereka boleh menjadi calon untuk parti tersebut. Jadi itu persoalan yang timbul di fikiran ramai orang, terutamanya kepada pengundi-pengundi. Saya percaya masih ada yang mengundi pejuang, itu tidak boleh dinafikan. Jadi tuan-tuan semua, apa komen Anda dengan kenyataan daripada Tuan Ibrahim bahwa pejuang wajar bubar, ahli sertai PAS dan Bersatu? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle.
Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita mendengar banyak kejutan. Ada pemimpin yang lompat sana, ada pemimpin yang lompat partai sini, partai lawan, partai yang tidak sepatutnya dijangkakan beliau akan pergi, pun ada juga, ada yang tinggalkan partai letak jawatan dan sebagainya. Apa yang kita dapat melihat baru-baru ini, di mana partai muda pun yang sedang tergantung sekarang, tergantung bukan apa, tapi tergantung status mereka untuk masuk di dalam Pakatan Harapan, untuk bersama-sama dalam Pakatan Harapan, namun belum ada lagi jawaban ataupun kata putus dari Pakatan Harapan. Dalam pada itu, perkembangan yang lain juga, seperti pejuang yang mahu masuk ataupun menjadi anggota komponen di dalam Perikatan Nasional pun akhirnya ditolak. Saudara-saudara, hari ini pula kita mendengar bahwa Tajudin tolak tawaran sertai PAS dan bersatu dan masih berharap pada UMNO. Sumber berita daripada BN News Online, bekas MKT ataupun bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Tajudin Abdul Rahman, menolak untuk menyertai bersatu dan PAS kerana masih tetap setia dengan UMNO. Beliau yang digantung keahliannya selama 6 tahun sejak Oktober yang lepas masih menaruh harapan supaya tindakan dikenakan terhadapnya ditarik balik. Jadi kita dapat melihat di sini kesetiaan Tajudin walaupun sedang menjalani hukuman, saya boleh kata denda, di mana beliau digantung di keahliannya di dalam UMNO, tapi masih setia bersama dengan UMNO dan berharap denda itu ataupun hukuman itu boleh ditarik balik. Akhirnya PAS dan Bersatu yang mempelawah Tajudin pun, beliau dalam satu artikel ini, Tajudin tolak tawaran serta PAS dan Bersatu, bermakna PAS dan Bersatu memberi tawaran kepada Tajudin untuk join parti PAS ataupun Bersatu. Jadi persoalannya, saudara-saudara, bagaimana pula dengan Hishamuddin Hussein yang juga digantung oleh UMNO? Adakah beliau pun boleh menunjukkan kesetiaan sekiranya PAS dan Bersatu tiba-tiba menawarkan memberi tawaran kepada Hishamuddin Hussein untuk menyertai parti PAS dan Bersatu? Di dalam artikel ini, BN Online, Tajudin menolak tawaran serta PAS dan Bersatu. Tajudin menjelaskan dalam rayuannya, beliau telah memohon maaf atas kelantangan mengkritik Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan tidak mahu meneruskan persengketaan terhadap parti yang banyak berjasa kepadanya. Mengakui masih sayangkan UMNO, katanya, beliau sanggup menolak tawaran daripada beberapa parti pada PRU ke-15 selepas namanya digugurkan daripada kerusi Parlimen Pasir Salak. Saya tolak kerana saya sayangkan parti. Presiden pun kata begitu. Jadi mari bekerja sama dan jangan sensitif sangat. Orang lain yang tidak bercakap ataupun tidak kritik hanya yes sir, yes sir. Mereka tidak membantu pun Presiden sebenarnya, tetapi menjatuhkannya apabila kalah PRU. Akhirnya siapa yang rugi? Jadi akhirnya Tajudin membuat kenyataan ini. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda berkaitan dengan kenyataan Tajudin dan berkaitan dengan spekulasi bahwa bagaimana pula dengan status Hishamuddin Hussein yang mungkin akan diberikan tawaran seperti Tajudin juga untuk menyertai PAS dan Bersatu? Adakah Hishamuddin Hussein pun akan menunjukkan kesetiaannya kepada UMNO? Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.